Aduh, aku rasa memang menggeletar gila. Tangan aku memang menggigil weh. Menggigil-gigil. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to OD Channel. Okay, hari ni kalau nak ikutkan kita dah hari yang keberapa? Hari ke-12 kot kita dah berpuasa. Kalau aku tak salah lah, okay? So macam mana puasa korang setakat ni, okay ke tak? Aku so far Alhamdulillah okay. So aku harap korang pun sama okay juga, okay? Memandangkan semalam 4 hari bulan Mei, government dah benarkan certain company untuk start balik untuk bekerja. Bagi siapa yang dah start bekerja tu, korang just hati-hati, jaga kebersihan, bawa sanitizer, pakai mask, jaga jarak korang supaya kita sama-sama selamat. Baru-baru ni aku ada buat posting dekat IG story. Dekat IG story aku ada buat Q&A. Okay, kalau nak ikutkan Q&A tu sebenarnya aku nak suruh korang hantar video dekat aku, video 15 saat je, gunakan Instagram story, ataupun kalau korang malu korang boleh hantar dekat DM aku lah. Tapi ramai yang feedback kata malu, dalam 2-3 orang je yang hantar video tu kat aku. Okay, terima kasih siapa yang hantar tu. Yang lain semuanya reply dekat komen. Total soalan yang korang bagi kat aku sebenarnya banyak gila. Okay, ada total dalam 200 lebih, tapi aku tak boleh lah nak jawab semua sebab nanti vlog ni akan jadi lagi panjang. So aku dah pilih beberapa soalan yang patut aku jawab. Kalau nak ikutkan sebenarnya dekat IG story tu aku ada mention aku nak buat Q&A ni dekat tempat lain, location yang lain. Aku tak nak dalam bilik. Kita kan tak boleh nak bergerak mana-mana. So kebetulan aku nak panaskan enjin kereta, ambil tu aku nak jawab lah Q&A korang. Tapi memandangkan cuaca terlampau panas, so kamera aku ni overheat, dan bila dia overheat dia akan auto off sendiri. So aku ubah balik location, aku jawab Q&A korang dekat dalam bilik ni, okay? Okay, memandangkan ini konten Q&A, konten yang chill, just santai-santai je. So korang just relax je, enjoy je aku punya konten ni, tengok sampai habis. Sebab maybe ada yang korang tertanya-tanya, maybe korang tak tanya kat aku, dan ada orang yang tolong sampaikan untuk tanya. So korang tengok aku punya vlog ni daripada awal sampai habis. Ada yang tanya pasal personal, motografi, ada juga yang tanya pasal vlog. Okay, kalau korang dah bersedia, jom aku pergi dekat bahagian personal dulu. Soalan ni ramai yang tanya, umur berapa, tinggi OD berapa, nampak tinggi semacam. Kalau nak ikutkan umur, aku dah cakap dekat vlog masa birthday aku hari tu. Maybe ada yang tak tengok, aku cakap lagi sekali. Umur aku sebenarnya dalam lingkungan 3 series dah, okay? Dah tua dah orang kata. Aku punya tinggi pula tak adalah tinggi sangat, 176 cm. Soalan yang next ni pun ramai gila yang tanya, bila OD nak kahwin? OD nak kahwin bila? Bila agaknya OD nak kahwin? Ramai gila tanya aku soalan ni. Macam ni aku cakap, InsyaAllah kalau ada jodoh tu aku kahwin tahun depan lah. Kalau tak ada jodoh tu aku akan kahwin tahun lagi satu. Okay, kalau tak ada juga aku akan postpone sampai tahun-tahun yang aku ada jodoh lah. Okay, mesti dekat luar tu tertanya-tanya, umur dah macam ni memilih sangat ke? Okay, aku bukannya nak cakap aku terlampau memilih, tapi aku memilih sikit je, okay? Untuk dijadikan pasangan hidup ni, bukannya boleh kau kaut macam tu je untuk jadi bini. So benda tu kau kena juga fikirkan kriteria untuk masa depan kau, untuk anak-anak kau. Betul tak? Nak kena yang cantik gila macam ni Lofa ke? Tak ada, aku tak ada berfikir macam tu. So memandangkan korang dah tanya ni, alang-alang tu aku nak minta korang tadah tangan sekarang. Korang doa supaya aku dipertemukan jodoh yang soleha. So korang doakanlah aku dipertemukan jodoh secepat mungkin, okay? Amin. Okay, insyaAllah daripada doa yang korang dah amin tu, aku harap aku akan jumpalah jodoh yang sesuai. Okay, OD study course apa dan kerja apa? Terus terang aku cakap aku tak ada degree holder. Dari dulu masa sekolah pun memang aku ambil account. Maybe dekat luar sana ingat aku ada ambil course fotografi ke, sebab aku ambil gambar-gambar, ambil video. Okay, semua ni memang aku tak ambil langsung. Benda tu semuanya aku belajar sendiri. Cikgu aku sebenarnya adalah YouTube, Google dan juga kawan-kawan. Okay, bab kerja apa pula? Kalau korang perasan, gambar aku pernah dapat feature dekat Apple punya account. Okay, kat Instagram. Bukan aku kerja Apple, bukan. Gambar tu aku dapat sebenarnya aku menggunakan hashtag shot on iPhone. Ada orang email aku, dia nak feature gambar aku ni, dan dia minta detail. Dia so ceritakan apa di sebalik gambar yang aku hantar tu. Aku cerita panjang lebar. Part yang tulis dekat caption tu pendek je. Itu adalah kerjaya aku. Aku akan share kat sebelah ni. Ada terbaca OD start kerja umur 21, ceritakan pengalaman tu. Wow, dekat mana dia baca ni aku tak sure. Maybe ada dekat artikel mana-mana, aku pun lupa. Kalau aku jumpa aku share kat sebelah ni. Okay, bercakap pasal bekerja umur 21 ni, pengalaman dia memang sangat-sangat mencabar, sangat best untuk diri aku lah. Macam aku cakap tadi, aku tak ada degree holder. Kau kena berusaha lebih sikit daripada orang yang ada degree ni. Start umur 21 tu memang aku mula daripada bawah, mulakan dengan kerani. Aku ni jenis orang yang selalu berfikir, banyak sangat fikir, sampai bila aku nak jadi kerani, sampai bila aku nak gaji rendah macam ni. Aku fikir juga masa depan aku, bakal wife aku, bakal anak aku. So takkan aku nak kekal dekat takut tu je kan, betul tak? Aku brainwash diri aku sendiri. So of course aku kena buat extra daripada orang yang dah ada degree semua ni. So aku usaha dengan kerja aku buat sebelum ni lah. Aku anggap setiap kerja yang aku dapat, tak kisah yang lama ataupun baru, aku akan anggap itu adalah satu cabaran untuk diri aku. Anything yang orang bagi, aku memang takkan kata tak boleh. Aku akan try buat, aku akan cuba dapatkan juga untuk selesaikan. Tak kisahlah kalau korang tak tahu pun, at least korang kena bertanya. So bila korang dah tanya, satu knowledge yang baru untuk korang. So Alhamdulillah, sepanjang aku kerja dekat company tu, dan sampai sekarang aku masih bekerja dekat company tu juga, Alhamdulillah dah 3 kali aku dapat promoted.
talented. Bersyukur sangat-sangat. Walaupun korang tak ada degree, so korang kena fikir, korang just nak stay dekat situ ataupun korang nak lebih daripada tu. So kalau korang rasa nak lebih daripada tu, korang kena berusaha lebih. Kenapa tak selalu expose rambut? Vlog yang sebelum ni, birthday aku tu, aku ada cakap juga aku segan sebab dahi aku ni jenis dahi yang luas, dahi jendul. Tapi kalau nak ikutkan 2-3 hari lepas dekat IG story, aku dah tunjuk je aku punya rambut, sebenarnya tak ada benda pun. Ada juga reply yang dekat konten aku sebelum ni, ada yang bagi-bagi kata semangat, ada yang DM kat IG, ada yang siap bagi quotes kat aku. So terima kasih banyak. Memang benda tu aku rasa best sebab korang banyak support aku. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so kenapa sekarang aku pakai topi? Aku rasa sebab aku memang dah biasa, aku memang suka pakai topi dari dulu lagi. Kenapa Odi tak buat paid review? Maybe lepas-lepas ni aku akan buat paid review lah, tapi sebelum ni aku tak ambil sebab apa? Okay, korang bayangkan aku punya IG feed lebih kepada mobigrafi, lebih pada fotografi. So pergi ambil gambar-gambar dekat luar semua tu lah. Tapi korang bayangkan tiba-tiba ada orang DM aku, Odi boleh tak tolong saya buat IG review, saya ada jual baju kurung, tudung, makanan. Macam mana nak synchronizkan dengan aku punya IG feed? Dan aku rasa crowd aku masa tu hanyalah lebih kepada mobigrafi ataupun fotografi je. So kalau aku post gambar baju kurung, benda tu tak datang benefit dekat orang yang jual tu juga. So aku terangkan benda yang aku cakap ni lah dekat diorang, so diorang pun faham. Aku tak nak lah orang kata just ambil duit dekat orang tu tapi dia pun tak dapat benefit apa-apa. Aku harap korang faham lah bab tu, okay? Okay, ni soalan daripada adik aku, Mus. Kata, Bro Odi sempena PKP, pergi mana-mana kedai makanan yang sedap-sedap, lepas tu tapau makan sambil review dalam kereta. Ini satu cadangan yang sangat best, Mus. Benda tu memang lain daripada yang lain. Idea yang dia bagi ni insyaAllah aku akan buat lepas ni sebab macam best juga review dalam kereta. Tapi maybe aku akan ajak member-member lah untuk meriahkan lagi konten aku tu, okay? Apa cita-cita asal Odi? Kalau nak cakap pasal cita-cita ni, time-time sekolah rendah dulu, yang paling tinggi sekali diorang target adalah doktor, lawyer. Itu adalah target masa sekolah rendah. Tapi bila korang dah start habis sekolah, dah masuk universiti apa semua tu, dah faham dunia korang yang sebenarnya, benda tu sebenarnya akan berubah daripada yang korang nak jadi doktor tu. Sebab kadang-kadang result korang tak adalah sehebat nak jadi doktor. Tapi bila dah besar ni, bila korang dah faham diri korang sendiri, dah tahu mana maksimum diri korang boleh pergi, cita-cita aku sebenarnya kalau boleh aku nak jadi businessman. Okay, businessman tak adalah nak buka company besar ke, tak, bukan. Maksudnya aku nak buat businessman dari segi restoran, cafe-cafe ke. Okay, itu adalah target aku. So korang just doakan je lah, InsyaAllah one day aku akan dapat buka juga restoran ataupun cafe. Okay, macam mana keadaan husband and wife yang India hari tu? Aku masih belum dapat latest update lagi, tapi aku rasa dia still dekat hospital. Aku nak berterima kasih dekat beberapa orang yang duk DM aku dekat IG story minta account aunty tu. Aku dah share kan. Terima kasih banyak-banyak dekat korang yang tolong. Walaupun tak banyak, aku tahu benda tu sangat membantu untuk family tu. Terima kasih banyak-banyak. Ada orang bagi kata-kata madah pula kat aku. Kenapa ciri-ciri lelaki idaman saya ada pada awak? Hahaha. Stay safe. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Macam terkedu je. Okay, macam-macam korang ni nakal betul tak tahu, maybe aku tak tahu, tengok aku pun dah tak tahu nak cakap dah. Okay, apa pun, terima kasih banyak-banyak. Stay safe juga. Ni umur berapa ni? Aku nak tahu umur berapa duk tanya aku macam ni. Okay, kenapa Odi macam ada aura positif, macam ada daya tarikan, senang cakap, nampak friendly? Okay, benda ni bukan aku nak bangga. Maybe benda tu dah memang ada dekat diri aku sendiri. Ayat yang macam ni sebenarnya dah beberapa orang ataupun kalangan kawan-kawan aku ramai yang cakap. Aku just jadi diri aku, sentiasa jadi positif supaya orang senang nak dekat dengan kita. Andai kata orang keliling kita tu ada beberapa orang yang negatif, korang just ignore ataupun korang layankan je perangai dia. Apa yang dia cakap negatif side tu, apa yang dia cakap masuk tinggal kanan, just keluar dengan kiri. Sebab kadang-kadang bila korang dah boleh baca fikiran seseorang tu, kau dah boleh tahu rentak, oh dia ni jenis yang macam ni, so aku kena kurangkan dia sikit part ni. So orang yang ada aura negatif ni, kadang-kadang dia sebenarnya dia ada kelemahan dia. Tak nak orang nampak sebenarnya dia ada kelemahan dia. Dia akan keluarkan kata-kata negatif tu dekat korang. Secara tak langsung, kalau korang tak boleh handle, korang akan rasa down tau. Memang akan rasa down gila. Dengan orang macam ni, korang kena pandai handle. Kebanyakan dia akan cakap-cakap negatif dekat kita supaya nak tutup kelemahan dia. Orang-orang macam ni korang kena lebih berhati-hati. Bukannya korang tak payah berkawan, boleh berkawan, cuma kena ada limit dengan orang-orang macam ni. Perkara seram pernah Odi alami. Kalau korang rasa aku patut share pengalaman seram aku, korang komen kat bawah. Maybe aku akan buat konten khas cerita pasal benda-benda seram ni. Cuma yang aku boleh cakap, benda ni pernah jadi dekat rumah aku sendiri dan pernah jadi masa waktu aku travel. So jawapan dia pernah je alami. So aku rasa dah settle soalan personal yang aku ambil daripada korang semua. Jom kita beralih ke soalan mobigrafi pula. So aku rasa part ni ramai yang nak tahu. Okay, aku suka soalan yang dia orang bagi ni. Kata-kata semangat, tips untuk yang nak berjinak dalam fotografi ataupun mobigrafi ni. Okay, bila sebut pasal fotografi ataupun mobigrafi, apa yang terlintas dekat kepala korang adalah gadget. Dari segi gadget, apa yang aku boleh nasihatkan korang, tak perlu pakai gadget yang mahal-mahal. Bila dah ada gadget, cara-cara korang nak ambil gambar pula. So macam mana korang nak asahkan skill-skill tu. Tapi terpulang dekat korang, kalau korang memang dah terlampau minat nak buat benda ni satu career, pergi je ambil kelas fotografi. Korang akan dapat ilmu yang lagi advance daripada korang belajar sendiri. Tapi macam aku punya style, aku memang jenis
tak suka pergi kelas-kelas fotografi semua ni, aku memang tak minat. Benda tu aku try explore sendiri. Aku pergi dekat Google, aku pergi dekat YouTube, dan juga aku pergi tanya member-member aku lah. Tapi benda tu sebenarnya depends dekat diri sendiri. Ada orang yang tak boleh nak belajar sendiri, ada orang yang jenis nak kena ada orang guide baru dia boleh. Ringan-ringankan mulut untuk tanya dekat orang. Bila dua tu dah ada, and then baru korang practice. Practice tak kisah korang ambil je gambar apa-apa, gambar-gambar kawasan rumah, gambar-gambar portrait, maybe korang boleh try ambil gambar family korang, gambar kawan-kawan korang. So benda tu secara tak langsung sebenarnya asah skill korang. So nasihat aku, korang jangan malu langsung. Korang tanya je pendapat kawan-kawan korang, family ataupun orang-orang yang lebih mahir bab ni, tanya pendapat dia, okey tak ambil gambar macam ni. Then bila orang tu dah bagi feedback, korang kena terima lah, korang kena accept. Janganlah bila orang tu dah bagi kritikan, korang kata alah gambar dia pun buruk, nak komen gambar aku. Itu tak best lah. At least korang accept apa benda yang dia komen. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang orang nampak. Apa yang orang komen tu kita ambil sebagai positif untuk betulkan apa benda yang kurang tu. Apps apa paling bagus untuk edit? Prefer Lightroom ataupun VSCO? Personally memang aku suka gila dengan Lightroom Mobile. Gambar-gambar aku dekat Instagram memang aku edit guna Lightroom Mobile. Bagi aku sebab dia advance sikit daripada apps-apps lain yang ada lah. Mula aku belajar Lightroom Mobile ni, serius aku cakap, apa yang korang rasa aku pernah rasa. Aku memang tak faham satu apa benda pun. Apa benda lah exposure tu, apa benda lah shadow, apa benda lah saturation. 2-3 orang member aku yang aku belajar, memang aku tak dapat faham juga apa benda lah yang dia cakap. Memang susah gila aku nak faham. Aku try buat research dekat YouTube dan aku belajar sikit-sikit. So kalau korang tengok dekat tutorial aku sebelum ni pun, aku ada ajar korang tolak ke kanan ke kiri untuk dapatkan hasil dia. Itulah yang aku buat daripada dulu. Try tolak kiri kanan dan aku nampak result dia dekat gambar tu, apa benda yang berubah. Semua function yang ada dekat Lightroom Mobile tu, adjust ke kiri ke kanan untuk dapatkan apa benda efek dekat gambar korang tu. Bukannya aku try hari ni, besok dah dapat. Tak, memang lama gila. Antara apps yang aku selalu guna, aku tak tahu sesuai untuk Android ke tak, tapi aku pakai iPhone, VSCO Cam, Snapseed, Maxture, Retouch, Lens Distortion, Fonto. Kalau bawa DSLR time travel, sesuai tak? Why minat motomography instead of DSLR? Alasan selain easy to bring. Okay, firstly korang kena fikir dulu. Travel tu korang ambil gambar-gambar untuk korang punya job, ataupun korang ambil gambar sekadar suka-suka untuk post dekat Instagram, dekat Twitter ataupun kat Facebook. Bagi aku, kalau sekadar untuk post dekat social media, aku rasa handphone pun dah memadai. Okay, bila travel, korang nak pergi ke satu-satu tempat tu dah ambil masa. Lepas tu korang nak kena bawa DSLR, mirrorless. Benda tu sebenarnya dah memberatkan korang sebab dengan bag korang nak kena bawa. Kalau korang guna phone, just pegang phone je, korang boleh letak dalam poket. Okay, macam kamera, bila korang nak edit, korang kena buka dia ataupun korang guna wifi untuk transfer. Kalau phone, korang ambil gambar tu, korang boleh terus edit je. Korang tak payah nak kena transfer untuk edit. Kalau kamera pula, ada salah satu tempat korang kena tukar-tukar lens dia. Okay, tapi kalau jenis-jenis phone sekarang, semua benda tu dah built in dekat dalam satu phone. Tak semestinya iPhone, macam-macam jenis phone sekarang dah ada. Dan kamera kadang-kadang agak sensitif, korang kena jaga dia supaya dia tak ada fungus. Penjagaannya rapi, kena letak dekat dry box. Benda tu agak leceh sikit kalau korang nak kena ada DSLR ni. Okay, soalan ni best. Gambar paling cantik Odi pernah ambil? Ni bukan nak bangga diri, tapi yang kau rasa bila kau ambil tu kau rasa wow gila, kalau guna phone adalah gambar funfair. Aku tak sangka aku dapat ambil gambar macam tu. Aku buat reflection gunakan phone lain. Tu gambar yang aku rasa lawa, aku ambil guna mobile. Kalau gambar guna kamera pula, masa tu aku guna kamera Fujifilm. Okay, gambar tu dekat India. Tak salah aku dekat floating market. Ada seorang ni, dia datang, dia jual benih-benih bunga tau. Aku ada ambil gambar portrait dia guna kamera Fujifilm. Itu antara gambar yang aku rasa lawa aku ambil guna kamera. Kenapa pilih produk Apple? Start bila? Okay, macam aku cakap dengan korang tadi, aku start motografi ni dengan phone Samsung Note 1, okay, yang besar tu. Dan kenapa aku beralih ke iPhone? iPhone yang aku start masa tu adalah iPhone 5S. Antara alasan aku tukar tu, dulu-dulu application yang baru-baru keluar, contohnya macam VSCO Cam, benda tu dekat Android tak ada, tapi dekat iPhone ada. Antara sebab dia sebab application lah, latest application. iPhone ni kalau korang perasan, kalau nak bandingkan dengan phone Android yang lain, warna dia tu memang sangat-sangat berbeza. Okay, korang cuba ambil gambar yang sama guna iPhone dan juga Android, korang comparekan sebelah-sebelah. iPhone tu warna dia, korang akan nampak warna yang betul apa yang korang nampak depan mata lah. Okay, ada certain Android punya phone tu kadang-kadang dia punya warna tu terlampau terang. Selain daripada tu pula, okay, kalau korang tengok aku banyak dekat Instagram, dekat IG story, so aku rajin upload Insta story. Kalau korang guna iPhone, video tu tak pecah. Aku pakai Huawei P30 Pro, aku try upload IG story kat situ, dan bila aku tengok dekat iPhone aku, dia punya alignment video tu memang lari gila. Aku tak tahu kenapa dia jadi macam memanjang tau. Untuk YouTube punya soalan, ada soalan yang dia hantar gunakan video daripada Zulaika Johari. Hai, Assalamualaikum Odi. Tanya 3 soalan saja, tak banyak. Macam mana kita nak konsisten dalam buat konten vlog? Yang kedua, macam mana kita nak edit guna laptop? Dan macam mana kita nak install aplikasi editing dekat dalam laptop? Yang ketiga, macam mana kita nak confident depan kamera? Macam ni lah, contoh dia. Terima kasih Zulaika sebab hantar video. Comel je Zulaika ni.
je lah. Aku akan jawab sebab soalan-soalan yang dia bagi tu ada juga dekat orang-orang yang tanya. First soalan yang aku ambil, macam mana dapat subscriber? Macam aku ada akaun Instagram dan juga Twitter dan aku gunakan medium tu untuk aku promote aku punya channel lah. Aku ada buat collaboration dengan beberapa orang YouTuber. Okay, berapa orang? Tak lebih pun 2 orang je. Member aku iaitu Hazim Hamdan dan juga Faiz ataupun Fast Channel. Daripada situ kalau korang tengok bila aku collaborate dengan diorang, secara tak langsung aku punya subscriber naik. Korang pun mula kenal aku sikit-sikit. Okay? Dan lagi satu juga aku nak suggest dengan korang, aku punya pendapat lah. Maybe daripada segi aku buat review, daripada aku buat unboxing, daripada situ orang start subscribe, orang start kenal. Itu adalah antara tips yang aku boleh share dengan korang. Macam mana kalau tak nak menggeletar time shoot video? Benda ni aku nak cerita dengan korang. Okay, pengalaman aku. Korang ingat tak aku pernah buat konten aku pergi travel dengan Tourism Malaysia, pergi Melaka dengan Johor. Masa tu aku pergi dengan Hazim. Masa tu juga baru first time aku nak aktif dalam vlog ni. Aku punya cuak masa tu serius sebab baru lagi. Masa tu aku sampai dekat Tourism Malaysia punya tempat dekat KL. Masa tu tak ada orang lagi, aku seorang. Aku pegang kamera, aku cakap-cakap. Tapi kalau korang nak tahu, masa tu aku rasa memang menggeletar gila. Tangan aku memang menggigil. Aku sampai pegang macam ni. Okay, aku stop. Aku duduk, aku rakam, baru aku tenang sikit. Bila aku berdiri, aku nervous sikit. Okay, aku rasa aku tahu kenapa aku nervous. Dan aku rasa aku tahu juga kenapa korang menggeletar semua tu lah. Bila korang buat benda yang korang tak biasa, kau pegang kamera dekat tempat public, dekat depan orang ramai. So sebenarnya, dalam kepala korang ni, macam-macam korang fikir. Dia tengok aku pegang kamera tu betul ke tak? Saya ingat ke tak? Dia ni cakap seorang-seorang, kenapa? Dia ni muka dah tak handsome, dia tu pergi cakap seorang-seorang. Benda tu sebenarnya memang akan bermain dekat kepala korang. Korang akan rasa cuak dan automatik korang punya tangan akan menggeletar. Okay, nak kata gemuruh tu still ada, sekarang pun ada. Sebab kalau dengan orang yang tak kenal tu, aku akan rasa kekok sikit, rasa nervous sikit. Dalam 2-3 kali cakap, lepas tu aku dah okey dah. So korang kena just banyakkan practice untuk bercakap je. Dan korang buangkan segala fikiran korang yang anggap bisikan-bisikan tu mengganggu korang. So korang anggap je tak ada benda, anggap je benda tu adalah dunia korang. Tapi kalau jenis yang tangan menggeletar, so nak elakkan benda tu, barulah korang guna gimbal. Berbalik pada soalan yang macam mana nak elak malu depan kamera semua tu. Korang akan rasa kelakar bila korang dengar suara korang sendiri, betul tak? Korang rasa suara korang tu macam SpongeBob, macam kartun-kartun anime. Itu adalah normal. Masing-masing akan rasa benda yang sama. Macam mana nak atasi benda tu? Aku menggunakan IG story untuk praktis bercakap. Apa yang aku buat? First, katalah korang malu nak ambil gambar muka korang sendiri. Contohnya sekarang berpuasa nak berbuka kan. So korang ambil je gambar makanan. Okay guys, hari ni aku nak berbuka. Okay, ada nasi ayam, ada tahu goreng. So aku dah tak sabar nak berbuka. So maksudnya korang post tak nampak muka tapi dengar suara je. Tapi bila korang dah ambil, aku syorkan jangan tengok balik. Sebab kalau korang tengok balik, korang akan delete video tu. Apa yang korang dah ambil tu korang post je. Buat bodoh ya. Okay, percaya cakap aku, akan ada satu makhluk ataupun satu manusia yang komen positif kat korang. Sedapnya makan hari ni, nak sikit boleh tak? Benda tu orang ada bagi feedback yang positif. Secara tak langsung, korang punya mood ataupun confidence level akan naik sikit. The next day buat lagi. Okay, percaya cakap aku, memang akan ada yang komen negatif. Okay, kawan-kawan kita ni memang akan ada yang komen negatif untuk mengusik kita. Korang try handle benda tu. Maksudnya kalau korang nak ambil benda tu serius, korang akan jadi down. Ataupun korang just ambil macam benda tu untuk memperbaiki diri. Oh, betul juga dia cakap, maybe ada benda yang aku kena betulkan. Okay, then until one time yang korang dah rasa confident, start pula bercakap dengan menghadap muka. Bila confident level korang tu dah naik, serius aku cakap, korang akan rasa nak buat IG story tu selalu. Bila confident level tu dah tinggi, akan ada seorang makhluk ataupun manusia, kawan-kawan korang yang akan komen, aku tengok IG story kau ni dah mengalahkan Nelofa. Bila dia dah komen macam tu, maksudnya confident level korang dah naik. And then barulah korang buat video dekat vlog. Praktis bercakap dengan gunakan kamera yang betul. Sebab korang akan buat channel korang akan bercerita. So maksudnya daripada situ korang akan tarik crowd korang daripada Instagram, dia akan beralih kepada YouTube. So maksudnya orang dah tengok live korang hari-hari just 15 second je. So orang rasa macam tak puas lah tengok dia bercakap 15 second. So baru kau create satu story, satu cerita pasal diri kau pula, pasal apa benda yang kau nak cerita. Contohnya cerita pasal food, korang akan cerita daripada A sampai Z pasal phone, apa kelebihan, apa kekurangan, apa yang aku boleh cakap. Aku harap benda tu dapat membantu korang tips yang aku bagi ni. Okay, cara nak elak copyright bila edit video. Okay, aku assume benda ni pasal lagu lah. Lagu normally aku akan guna dekat SoundCloud. Untuk vlog aku ni kebanyakan aku search free for vlog. So dekat situ ada lagu yang free lah. Ataupun kalau korang tengok baru-baru ni yang aku sharekan pasal auntie dengan uncle tu, aku ada buat lagu yang mood dia sedih kan. Aku search je dekat YouTube non copyright sad music. Dia ada bagi link, korang download lah. Tapi dekat YouTube ni kadang-kadang aku tak boleh jamin. Sometimes dia punya lagu tu copyright, dia tulis je non copyright. So kadang-kadang benda tu nasib. So aku lagi prefer untuk download lagu-lagu dekat SoundCloud. Okay, soalan ni best. Umur berapa start vlogger? Aku punya vlog ni pada tahun ni ataupun hujung tahun lepas. So maksudnya dalam 3 series baru aku start nak aktif dalam vlog ni. Agak rasa rugi sebab macam aku cakap dengan korang, aku nak start sebelum ni tapi laptop aku tak power untuk aku buat editing semua tu. So benda tu agak leceh. Aku nak nasihatkan dekat korang semua, bagi siapa yang nak start vlog, aku rasa korang better start sekarang. Bagi siapa yang generation yang muda-muda ni, lagilah aku syorkan memang kau kena buat sekarang. Siapa yang tengah belajar
belajar dekat universiti ke, orang lagi nak tengok live universiti macam mana tau, kau dengan kawan-kawan, korang pergi kelas, orang nak tengok korang punya live tu macam mana. Macam aku rugi, aku rasa rugi gila sebab aku tangguh-tangguh aku punya niat nak buat vlog tu, tapi aku berfikir positif. Setiap kali kenapa kita lambat nak start tu mesti ada sebab dia. Tapi nasihat aku dekat korang semua, target nak buat YouTube ni, jangan dekat mindset korang fikir korang nak buat vlog ni sebab untuk dapat duit. Ubah mindset korang, korang nak buat vlog ni sebab korang suka, korang minat, korang nak sharekan live korang dekat orang-orang lain, nak sharekan info-info benda ni dekat orang lain supaya benda tu bermanfaat untuk orang-orang lain juga. Okay, kita beralih pada bab editing. Aku rasa ni ramai gila nak tahu. Bila aku start dengan first vlog aku dulu, edit vlog aku gunakan Premiere. Premiere ni bagi aku dia terlampau advance. Okay, dia advance lebih kurang macam kalau aku nak bandingkan fotografi tu macam application Lightroom lah. Ada banyak-banyak benda nak kena ingat. Lepas tu application iMovie. iMovie ni memang simple sangat, senang je. Lebih kurang kalau aku nak bandingkan dengan application Basco, maksudnya everything dah ready. Pas iMovie sekarang ni memang 100% aku edit guna Final Cut Pro. Still simple, senang nak faham, senang nak edit. 100% sekarang aku gunakan Final Cut Pro. Bagi siapa yang tak ada laptop tapi korang menggunakan handphone, aku suggest kat korang guna application InShot. Dia tak terlampau complicated, dia simple juga, dan aku rasa benda tu senang untuk korang faham untuk editing. Dan ada certain function yang dekat dalam tu adalah berbayar. Kalau korang nak buat vlog yang simple, bagi aku function yang percuma pun bagi aku dah okey dah boleh hasilkan satu vlog dah. Tu adalah application yang aku suggest dekat korang. Okay guys, nampaknya aku dah jawab soalan-soalan korang semua. Okay, itulah di antara soalan-soalan yang aku pilih untuk jawab. Maybe ada yang tak sempat aku jawab juga. InsyaAllah aku akan jawab soalan-soalan korang masa aku buat live ataupun aku buat IG story, aku akan jawab kemudian lah. So terima kasih banyak-banyak dekat korang. Aku harap next time kalau aku nak buat Q&A versi video, harap korang dah tak ada rasa segan untuk hantar video tu kat aku. Okay, so aku harap juga daripada Q&A yang aku jawab ni sedikit sebanyak dapat membantu korang. So macam biasa, kalau korang ada komen apa-apa, korang just tinggalkan komen korang kat bawah ni, aku akan baca dan insyaAllah aku akan reply. Follow aku dekat Instagram account IMOD_. Okay, bagi siapa yang baru lagi dekat channel aku ni, jangan lupa subscribe aku punya channel ni dan juga onkan button loceng kat sebelah tu. Selamat berpuasa dan hati-hati bagi siapa yang dah start bekerja tu. Kita jumpa lagi dekat next vlog. Bye. Assalamualaikum.